Hati-hati bersedia untuk melepaskan. Persembahan hari ini sangat bagus, tahniah, dan terima kasih. Terima kasih banyak Hali. Sampai jumpa di atas pentas. Terima kasih tadi kamu semua bermain dengan baik. Awalnya saya sangat gemetar, hampir tersilap. Nasib baik tidak ada kesilapan. Kamu semua tadi bermain dengan baik. Nanti kamu juga akan bermain dengan baik. Saya sangat gemetar. Jangan gemetar, kita boleh, kamu juga pasti boleh. Suara nyanyian. Rasa sangat santai, sedikit haus, nak minum jos. Adakah kamu mahu? Tidak, saya nak pergi ke bilik air. Okey. Cik Hyo, kamu benar-benar gemetar, jangan gementar. Ahli kumpulan kamu semua kata kamu boleh. Ya, walaupun saya tidak faham musik klasik, tapi saya selalu dengar kamu berlatih, saya juga rasa kamu pasti boleh.
Hati-hati. Sedia. Doktor, bagaimana keadaannya Encik Hyo? Tenanglah. Peluru dalam badan Cik Hyo sudah dikeluarkan. Adakah bahaya nyawa menurut polis? Peluru itu terkena cello, dahulu, daya tembakannya berkurang. Jadi walaupun peluru itu terkena dada Cik Hyo, tapi tidak melukai organ, dalaman hanya tersangkut pada tulang rusuk. Tidak ada bahaya nyawa. Adakah akan ada kesan sampingan? Jangan risau, sepatutnya tidak ada. Dia baru sahaja menjalani pembedahan, dalam beberapa hari luka akan sembuh. Terima kasih doktor, terima kasih sama-sama. Jangan risau, abang baik-baik saja. Wei Chen, kamu benar-benar tidak perlu dimasukkan ke hospital. Tidak perlu, ketika mengetuk pintu saya tidak perasan. Jadi ada sedikit retak tulang, 1-2 minggu akan sembuh. Baiklah kalau tidak apa-apa. Cik Hyo masih berada di hospital. TAPI Dr. Kata tidak ada bahaya nyawa. Selain itu 3 orang rakan sekerja mengalami kecederaan ringan tidak serius. Adakah sebarang akibat daripada operasi perlindungan ini? Saya seorang yang bertanggung jawab. Operasi perlindungan ini, kamu yang in charge. Sudah tentu kamu yang bertanggung jawab. Tapi kali ini juga bukan salah kamu. Saya benar-benar tidak sangka pihak lawan akan menggunakan bekas ejen wanita Rusia sebagai pembunuh. Dan bukan bertindak sendirian. Rakan sekerja dari unit jenayah berat telah menonton rekaman CCTV dari majlis sebelum persembahan. Mereka mendapati semasa majlis itu, perlindungan tidak bocor. Si kempilan penonton asing mencermuni di bilik mandi selepas itu. Pemuzik wanita Rusia diserang. Untuk menandatangani beri ubat dalam wainnya, semasa dia tidak memperhatikan. Penonton asing itu adalah rakan pembunuh wanita. Mereka mengira masa dan jumlah ubat. Biarkan pemuzik wanita itu semasa rehat. Tidak selesa pergi ke bilik mandi. Ejen wanita yang telah lama menyergap di bilik mandi. Saya terkejut dan memakai pakaiannya. Memakai rambut palsu kelihatan sangat siapa. Sebelum kita berfikir. Yang paling mencurigakan adalah penonton yang membeli tiket awam. Nasib baik Miss Xiao tidak dalam bahaya. Polis juga menangkap semua pembunuh. CIB menemui petunjuk. Mengatakan bahawa pembunuh Rusia dijemput dari Shenyang. Dengan kata lain, ketiga, saudara lelaki, Xiong harus membeli pembenar. Nampaknya si Ong Fei mahu menggunakan semua cara. Biarkan dia tidak masuk penjara. Jadi tindakan perlindungan masa depan. Anda mesti lebih berhati-hati. Ia sangat hina. Saudara, Shenzhen merah. Jangan marah. Si Ong Yong bersetuju di hadapan kita semua pada hari itu. Perkara diselesaikan. Tidak akan menyakiti anak perempuan Anda lagi. Jo, saya mencari seseorang untuk memeriksa. Ternyata membantu orkestra membuat persembahan dengan Martin. Jarikat broker musik itu. Telah dibeli oleh Xinjiang beberapa bulan yang lalu. Bukan hanya itu, saya juga meminta bantuan seseorang untuk diperiksa di tanah besar. Latar belakang Yuan Kun yang garang di Guangxi. Hei, tidakkah Yuan Kun menolong Anda, saudara Shen? Mengapa dia? 3 saudara lelaki Yuan Kun dan Xiong saling mengenali lebih dari 10 tahun. Mereka tidak hanya mempunyai hubungan perniagaan. Mereka hanya kawan baik. HYMPH Yuan Kun ini telah mengasihi kami. Bertindak di hadapan kami. Alamat perkara itu adalah perangkap. Ini sangat hina, saya tidak mahu berunding.
Berjuang. Mengapa memerlukan banyak masa? Mereka melakukan banyak perkara kerana melindungi saksi. Siang Yi dari kumpulan perlindungan saksi tidak dapat membenar Zilin. Kerana Zilin mempunyai perlindungan WPU. Dia pasti menunggu sehingga kita lengah barulah boleh bertindak. Jadi dia menggunakan kecederaan. Kemudian Si Ong Yong telah memasang perangkap untuk membolehkan Yuan Kon menangkap Si Ong Yi. Membuat kita fikir kita ada kelebihan. Boleh berunding dengan mereka HMM. Kemudian dia juga berlakon dalam tahanan. Bahkan abang mereka Si Ong Fei pun tertipu. Kita pun percaya. Kemudian Si Ong Yong membeli syarikat pengurusan muzik itu. Dengan mengadakan konser, Kyo bersendirian di atas pentas. Memberi peluang kepada pembunuh untuk bertindak terlalu keterlaluan. Ini benar-benar keterlaluan. Jean pasti tidak akan melepaskan. Berjalan perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa. Berhati-hati dengan luka kamu berjalan perlahan-lahan. Tidak mengapa, saya tidak perlu apa-apa, tolong tuangkan air untuk Cik. Mari saya bantu kamu. Duduk perlahan-lahan, duduk perlahan-lahan. Hahaha. Kamu semua buat saya macam Maharaja Berara, hahaha. Bukan macam wanita hamil yang berjalan sambil memegang pinggang. Hahaha ayo. Apa yang berlaku? Pak Cik, jangan buat saya ketawa. Saya akan rasa sakit jika ketawa. Saya beri amaran jangan cakap lawak lagi. Tidak. Ah, Apa yang berlaku, suruh tuangkan air. Tiba-tiba kawan ITU PK. maaf Tuan Kyo, maaf. Tidak apa. Tidak mengapa, ayah saya baik saja. Kamu semua duduklah. Mak Cik Lin. Cik, saya rasa lapar sikit. Mak Cik Lin cepat pergi masak mi soba kegemaran Cik. Baik. Bagaimana Zilin, luka masih sakit? Jangan buat saya ketawa, tidak akan sakit. Nasib baik Selo itu membantu kamu. TAPI ayah kamu bertindak pantas. Segera menghubungi pakar dari Jerman. Dia setuju untuk membaiki selo kamu. Ya, dia sangat mahir. Martin yang memperkenalkan. Dia kata bulan depan dia akan datang lihat celo kamu. Dan saya jamin akan diperbaiki seperti sedia kala. Yang lama tak siap lagi. Saya beli yang baru supaya awak boleh terus berlatih. Ayah saya tak nak perbaiki. Kenapa? Kalau nak perbaiki, kena tukar keseluruhan papan. Sudah rosak. Saya nak letak selo abang dalam bilik. Jaga baik-baik, bagus juga. Selo tu ada nilai kenangan, memang patut disimpan. Lagipun selo baru akan sampai esok. Bunyi dia pun bagus. Esok awak boleh terus berlatih. Ya. Saya tak tergesa-gesa nak berlatih. Ya. Luka belum sembuh, kena berehat di rumah. Rumah lama dan orkestra tu. Jangan pergi dulu, tunggu sembuh baru cuba selo baru. Sebenarnya Zilin boleh berlatih di rumah. Hari tu saya tak sihat. Konser tu saya pun pergi, saya rasa awak main cantik. Ya betul. Fuse mana? Hari tu dia pegang saya lalu terhempas pintu bilik. Ada kecederaan tak? Dia okey, cuma tercedera ringan. Dia ambil cuti 2 hari, tak tahu nak periksa atau ada hal lain. Sudah siap. Awak melalui kejadian tembakan yang besar. Emosi awak tak banyak berubah. Nampaknya kejadian tu tak banyak pengaruh pada awak. Tapi perempuan dalam lukisan awak genggam tangan erat. Adakah awak ada sesuatu yang risau? Asik ciao. Cik Kyo, ada apa? Saya nak tanya Huse pukul berapa balik? Dia balik ke ibu pejabat untuk mesyuarat dengan atasan. Nak bincang tentang strategi keselamatan yang baru. Strategi baru ya. Kejadian tembakan di konser. Semestinya kina ada strategi baru. Mungkin kami akan dapat. Hantar pasukan SAS datang. Betul ke? Jangan bergurau, dia cuma bergurau. Maaf, tak bergurau lagi. Hadiah. Oh baik. Ya, tunggu sekejap. Cik Hyo, nampaknya ada hal nak cakap dengan awak. Nak cakap ke? Okey, tunggu sekejap. Halo. Encik Fu. Halo. Awak dengar tak? Sini signal tak baik, awak dengar tak apa saya cakap? Halo Cik. Dengar. Awak cari saya, ada hal apa?
Saya nak tanya luka awak dah baik ke? Dah baik, cuma luka ringan. Terima kasih atas perhatian. Bila awak nak balik? Saya esok balik, Cik Hyo, jangan risau. Tak akan ganggu kerja melindungi awak. Bukan. Awak tak perlu tergesa-gesa balik. Saya maksudkan awak boleh ambil cuti lebih sikit untuk berehat. Awak dah keluar hospital, semestinya saya tak ada hal. Maaf, saya kena masuk meeting. Ada hal lain tak? Tak ada, bye-bye. Tak ganggu, bye. Masuk. Encik Hyo baru dapat berita. Situ dah mula bertindak itu semua. Semua adalah kumpulan yang Hong Ye dah beritahu di daratan. Perusahaan tiga beradik Siong di Shenyang. Sama ada halal atau tak halal. Mereka semua hantar orang untuk kaca. Tapi macam ni tak ada guna. Malah ada beberapa orang kena cedera. Kuasa tiga beradik Siong memang besar. Naga kuat tak boleh lawan ular tempatan, apatah lagi mereka bukan ular. Saya rasa kita tak patut terus berdepan dengan mereka. Tolong panggil mereka teruskan. Tentang wang sara hidup untuk kawan-kawan. Jangan sampai kurang. Ingat, tapi saya rasa teruskan. Kerugian mereka cuma sedikit sahaja HM. Saya tak harap gangguan kecil macam ni boleh buat mereka terus terjejas. Cuma harap mereka tak duduk diam sahaja. Awak ingat tak saya pernah cakap dengan awak? Masa depan kerajaan pusat ada polisi baru. Ingat Encik Hyo pernah cakap. Kerajaan pusat bulan depan akan keluarkan polisi menstabilkan keadaan. Masa tu seluruh negara akan ada siri operasi anti jenayah. Encik Hyo, awak nak ambil peluang ni ke? Betul lah. Pukul berapa kapal terbang dari Bangalore sampai Hong Kong?